Kata daripada Hafiz Hamidun kerana kita di sini sepatutnya bersama kami ialah Wawa Zainal dan juga Ari Zafri, mana hanya gambar sahaja ya. Dan mungkin anda semua perlukan penjelasannya. Kita minta Hafiz Hamidun untuk sepatah dua kata. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Terima kasih kepada Kelly, Dakmi, Universal dan semua rakan media. Saya Hafiz Hamidun, mewakili Artifacts. Sebenarnya hari ini merupakan satu permulaan syarikat saya Artifacts bersama dengan Universal. This is our first product yang kita edarkan bersama dengan Universal. So saya rasa perlunya saya berada di sini juga, dan sepatutnya akan banyak lagi produk-produk yang akan kita collaborate bersama dengan Universal untuk pengedaran dan sebagainya. So terima kasih. Sebenarnya dalam perancangan ialah album saya sendiri, tapi sebab Sadar Kekasih dah keluar, saya didatangkan oleh Dakmi dan juga tim Wawa Zainal dan juga Reza Fril, sebab mereka baru keluar filem Sadar Kekasih. Actually they wanted to come, tapi sebab hari ni dia ada schedule ke Kuala Terengganu, so tidak dapat elak. So saya pun tertanya-tanya kenapa tak ada Wawa Zainal dan juga Reza Fril, sama seperti anda semua, tapi kita rasa itu yang telah pun tertulis dan tak dapat dielakkan untuk urusan kerja masing-masing. Tapi saya rasa ketiadaan mereka pun tak akan mencacatkan, sebabnya yang lebih penting ialah untuk kita perkenalkan single ini dinyanyikan oleh Dakmi, ditulis lagunya oleh Dakmi, lirik tulisan Ari Zafri dan juga Aban, nama penanya ataupun Cik Syariman selaku executive producer juga untuk filem Sadar Kekasih. Jadi saya mewakili Artifacts. Sebenarnya hari ini lebih kepada introduction produk pertama kita dengan Universal, dan selepas ini akan ada pelbagai lagi produk, dan saya sebenarnya membuka lembaran baru bersama dengan Universal untuk tahun ini, dan mempelbagaikan lagi lah produk-produk berunsurkan ketuhanan dan juga Islamik untuk katalog untuk Universal. Terima kasih. Saya kenalkan diri saya Dakmi, nama sebenar saya Azmi Abdul Manap. Ini adalah lagu yang ke-15 dengan Hafiz Hamidun untuk kerja-kerja mendatang untuk diketengahkan lagu-lagu. Sebelumnya saya buat saja muzik, saya buat je dan saya biarkan lagu dan filem itu berlalu tanpa saya buat benda-benda seperti ini. Tapi hari ini saya rasa saya ada peluang. Saya tanya Hafiz, saya sendiri pergi jumpa Hafiz dan juga dengan EP, dengan executive producer Sadar Kekasih ni. Saya kata, Hafiz boleh bantu saya untuk at least, yelah, dengan keadaan sekarang, zaman sekarang, kita kena ada keberadaan. Kalau tidak tu orang tak tahu kita ada kat sini atau tidak. Kita buat kerja je, orang tahu hasil kerja kita, tapi orang tak tahu siapa kita. Jadi mungkin dengan cara ni insyaAllah kita boleh dapat kerja-kerja lain lagi lah, insyaAllah. Itu sajalah hasratnya, dan harap-harap lagu ni diterima, dan filem ni akan ditayangkan dan tak berapa lama lagi, dan boleh menjadi satu fenomena baru untuk Wawa Zainal dan juga Ari Zafri. Dan terima kasih juga pada Hafiz Hamidun, Artifacts dan juga Universal Music kerana membantu kami untuk mengenengahkan lagu ini. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Terima kasih orang yang baik. Yang kedua, dia good businessman. Yang ketiga, dia memang kawan baik saya. Yang keempat, dia tahu apa yang saya perlukan. Berapa lama masa yang dia ambil? Maksudnya keserasian bekerja yang pembicaraan? Itu saya pun lagi. Sadar Kekasih. Sadar Kekasih, dia punya turutan kerja dia 6 bulan lepas yang mana? 6 bulan lepas. Dan lagu ni sebenarnya, biasanya orang buat filem dulu buat OST. Tapi yang ni terbalik, dia buat OST dulu. Saya dapat skrip daripada penulis skripnya dan merupakan executive producer dia. Ada segala Syariman Abdul Wahab. Dia owner ni benda ni. Jadi dia kata dengan saya, Mi, aku dah ada tajuk filem Sadar Kekasih. Cakap, dia punya skrip mana? Skrip tak ada. Ha? Skrip tak ada. Habis, nak buat macam mana? Bagi lirik je. Dia bagi lirik, saya buat dalam masa 1 bulan. Kemudian tu saya collaborate. Sebenarnya lagu ni bukan saya seorang tulis. Saya tulis dengan Alfa Buti. Jadi kerja-kerja studio semuanya, kali lagu ni featuring saya dengan Alfa dan Rumi Buti lah. So kita ambil masa dalam 2 minggu untuk kerja-kerja untuk production. Lirik ditulis oleh Syariman dan juga Ari Zafri. Dan selepas habis itu, saya terus pergi jumpa dekat Hafiz. Dan Hafiz kata, okey bang, dia pun baru nak bermula untuk ke arah ini. Dan Alhamdulillah
saya pun tahu hari ini adalah produk pertama Artifact dengan Universal. Okey, soalan seterusnya. Dalam lagu Sabda Kekasih, dalam lagu Sabda Kekasih ni sendiri bukan suara dia, tapi Wawa ada nyanyi dalam satu lagu dalam filem ni. Ini suara isterinya Rumi Alfa Putri. Dia pun penyanyi juga. Tisha nama dia. Nama dia Tisha. Okey, Asifa. Wabarakatuh. Sekarang ni filem ni dalam peringkat dia dah final. Semua sekarang ni kita ada dua pembeli. Jadi kita tengah discuss dari berbagai sudut mana satu kita nak pilih. Salah satunya adalah daripada Netflix. Kedua daripada Astro First. Jadi kita tengah filter sikit, tengok macam mana ROI dia. So jangka je? Dia jangkanya paling lewat bulan 12. Syarifah nak kena jawab sebab dia yang tulis skrip. Untuk isi dia semua tu memang Syarifah. Dia memang satu orang yang bidang dia lah. Lepas tu Sabda Kekasih ini pelbagai layer. Sebagaimana Hafiz tanya saya dulu, apa Hafiz tanya cerita ya. Sebenarnya ialah ada satu konsep yang paling besar, ialah kisah kerinduan seorang hamba Allah pada Rasulullah dan Allah Ta'ala. Itu dia main dia story. Tetapi dinipiskan dia punya layer itu supaya orang boleh kaitkan dia dengan manusia juga. Cerita tentang manusia. Demikianlah di kisah perjalanan seorang lelaki yang melalui satu proses pembaikan jiwa. Dia ada seterusnya daripada wilayah Coast. Saya sebenarnya ikut banyak strategi yang seorang buat kan. Jadi secara saya dari segi perancangan memang kita tak ada perancangan pun untuk ni, tapi kebetulan katalog tu ada, lagu pun dah ada. Dengan sekarang ni dalam keadaan COVID, kita pun tak tentu kan, macam-macam kan. Jadi kita kena ambil segala peluang yang ada. Jadi pasal kalau saya tak rebut peluang ni, kita tak tahu macam mana penerimaan masyarakat. Sebabnya saya tengok bila Wawa dan juga Ariel sendiri sangat kuat dari segi followings dan juga yalah social media mereka kan. Jadi kita rasa mungkin peminat-peminat mereka lah sebenarnya yang akan lebih jadi fokus utama. Kemudian baru yang kedua kepada orang yang suka muzik, sufi, muzik nasyid dan sebagainya. Walaupun lagu ni tak adalah bunyi yang macam terlalu nasyid sangat, tapi sebenarnya walaupun kita nak masukkan elemen dakwah tu dalam keadaan yang santai, yang ringan, yang senang. Jadi saya rasa saya kena ikut strategi filem-filem yang lain lah. Sebab genre ni, filem ni dah pun dibuat pertayangan dia pada 2 minggu lepas di Finas. So saya berpeluang menonton sendiri. Selepas lagu ni kita dah dengar, baru menonton filem, dan baru kita boleh faham dan kita relate dengan maksud lagu ni ke dalam filem tu. Itu satu karya yang saya rasa menarik lah. Cerita tu cerita yang sesuai untuk orang tonton lah. Orang Melayu lah, cerita orang Melayu. Opening tadi dimulakan dengan masjid di Sendayan. Actually saya dah memang cop dah masjid tu nak shooting. Saya dah cop dah dekat masjid tu untuk saya shoot video klip saya. Tapi masa tak boleh shoot Masjid Senayan, masa ada kluster Senayan. So semua orang tak boleh shoot dekat situ. Tapi saya pelik macam mana diorang dapat. So diorang memang potong saya pun tak tahu kenapa. Dah lah susah nak shooting kan. Sebab Masjid Senayan tu masjid cantik, Masjid RHB kan. Masjid tapi rezeki lah, tak apa, at least dapat pergi sama juga. So saya kata tak dapat kat saya, dapat kat produk yang sama kita ni kan. So saya rasa ada beberapa lokasi, semua tempatan Masjid Senayan dan juga di Puncak Alam di Alam Budiman sebenarnya. Alam Budiman dan juga di lokasi penggambaran filem di Puncak Rimba Pahang. Cantik nampak. Kerja saya sebenarnya memang filem. Saya buat muzik untuk filem. Dalam term ni dipanggil post production lah. Post production kerja kita untuk buat lagu, kita buat muzik, kita buat foley dan sebagainya. Memang itu benda tu dah memang saya punya kerja. Jadi bila nak jadikan cerita production ni, orang yang sama datang. Dulu masa mula-mula saya dapat kerja dekat MIG. Selepas saya buat Yang Terindah tu,
Anwar single, saya dapat filem yang kedua ni lah. Tajuk lagu dia 7 Bulan Cinta. Orang yang sama. Ariel berlakon filem kedua dia, lepas tu Syariman yang buat skrip, lepas tu Zain Azhari Zain yang direct benda tu. So bila jumpa balik 10 tahun selepas ni, kita rasa macam seronok untuk tujuan. Oh macam tu, cuma beza dia dulu muda sekarang tua. Sekarang semua dah 50-an kan. Nani, ada soalan? Ada okey kita bagi abang dulu. Azhari Zain. Ya. Satu lagi yang mana rasa paling puas hati? I'm not single lah dulu. Tapi yang sekarang ni terbaru tentulah yang ni. Saya rasa yang ni yang rasa matang. Saya rasa saya jumpa kematangan kat sini. Ya, daripada dulu. Tapi biasanya memang Islamik kan. Banyak Islamik lah kan. Saya rasa 70% Islamik. Ada juga yang rock, ada juga yang ni apa semua. Rock Islamik. Rock Islam lah.